how the movie makes you feel sometimes is much more important than how the movie is made. Kan? Ingat tu. Assalamualaikum semua, kembali bersama video kali ni aku nak kongsi pendapat aku untuk filem Police Evo 3. Satu filem franchise yang tak asing lagi di dalam industri filem tempatan kita. Filem dibintangi oleh Shahrizi Sam dan Zizan Razak. Filem franchise ni dia bermula pada tahun 2015 iaitu Police Evo yang pertama diarahkan oleh Gas Abu Bakar. Kemudian dia sambung dengan Police Evo 2 pada tahun 2018. Filem tu diarahkan oleh Joel Soh. Dan now 2023 Police Evo yang ketiga. Untuk kali ini kerusi pengarah diamanahkan kepada Mr. Syafiq Yusof. Kenapa dia asyik bertukar-tukar pengarah je, tiap filem lain pengarah dia? Aku pun tak ada jawapan dia tu, hanya Joel Soh dan Black Flag saja yang tahu. So untuk Police Evo 3 ni, cerita dia mengisahkan Inspektor Sani lakonan Zizan Razak dan Inspektor Kai lakonan Shahrizi Sam berganding bahu sekali lagi untuk menjejaki dan menumpaskan seorang bekas polis bernama Reza yang ingin membalas dendam atas kematian isterinya. So dia punya mission untuk bunuh polis-polis yang terlibat dengan kematian bini dia tu. Okay, out of the bat aku suka Police Evo kali ni. Actually tiga-tiga Police Evo aku suka. Police Evo yang pertama pada aku still the best one lah. Untuk Police Evo ketiga ni dia punya impact untuk aku lebih kurang macam Police Evo 2 juga. Ada part yang aku rasa okey dan ada part yang aku rasa tak berapa okey. So untuk Police Evo 3 ni ada satu part yang aku rasa paling tak okey, iaitu 15 minit pertama tu. Aku rasa semua orang ada the same opinion, the same pendapat dengan 15 minit pertama tu. Astro actually dia dah release tau that whole intro sequence dekat YouTube. So aku actually dah tengok intro tu sebelum pergi ke panggung. Aku tengok sebab dekat YouTube tu dia letak title video tu tayangan perdana Police Evo 3. So aku nak tengok untuk get some extra material lah, sebab aku ingat video tu video masa malam gala premier ke apa, tapi actually video tu is the first 20 minutes of the movie. Lama tu actually untuk sneak peek. Kenapa dia release pun aku tak faham. Ke mungkin Astro ingat scene yang awal tu yang paling best, yang paling gempak, yang boleh menarik jutaan penonton. Kalau ikutkan hati, based on that first intro tu, memang aku dah tak nak tengok movie ni. Tapi sebabkan dia Police Evo, Joel Soh, aku percaya dengan dia, so aku bagi chance jugalah pergi panggung. Sebab aku memang dah tunggu dah movie ni. So pada pendapat aku, dia punya intro sequence tu yang dengan Michael Ang tu, it's so stupid. Dan aku rasa lega bila benda tu just intro je. Actually bila dah tengok the whole movie ni, dah tengok the whole cerita, aku rasa intro tu yang sebelum title Police Evo keluar tu, the whole intro yang diorang nak menyamar tu semua, aku rasa memang tak ada dalam original script or screenplay. Aku rasa lah. Dan aku tak dapat nak bayangkan Joel Soh dan maybe Anwari Ashraf tulis that scene. Aku rasa no way, this is so stupid. Sebab dia punya feel memang bukan macam Police Evo punya feel kan. Dia punya tone is different. Dia punya karakter Sani dengan Kai tu different. The writing is different. And pada aku, that is not Inspector Kai and Inspector Sani yang aku kenal. And dua watak tu macam from MIG movie 10 tahun lepas. Aku rasa macam it's too bad dia masukkan dalam movie ni, sebab the rest of the movie is really good. Kalau aku jadi the original writer tu, aku tak puas hati tau. Sebab aku rasa macam, yelah kita dah tulis, hasilkan sesuatu yang indah dan gempak, tapi tiba-tiba datang pula orang baca the whole script and then dia selit pula tai hidung dekat muka depan. Aku rasa macam tu. Atau kau dah hias rumah kau cantik-cantik, tiba-tiba datang pula seorang letak badut, patung badut depan rumah pintu kan. It's diminish the value pada aku lah. Penat orang perah otak, tak tidur malam tulis the script. Pada aku, it's a bit disrespectful lah to the original material. Kalau betul lah sangkaan aku ni. Kalau tak betul, memang benda tu ada dalam the original script, aku pula lah yang hilang respect to the writing team. Okay, sekarang kita fokus dekat the rest of the movie. Macam aku cakap, the movie is quite good. Kalau korang minat the first and the second Police Evo, yang nombor 3 ni pun korang akan suka. Secara jujurnya aku rasa movie ni macam
the actual sequel untuk Police Evo 1. Police Evo 2 dia ada dia punya kelebihannya yang tersendiri, tapi dari segi karakter, story, progression tu nombor 3 ni rasa macam lebih much more sense sambungan daripada satu kan. Ada rasa satisfying bila kita tengok nombor 1 dan nombor 3 ni. Sebab lepas tengok nombor 1 dulu, kita ada satu perasaan yang we want more of that character dynamic between Zizan dengan Sam. Untuk aku, Police Evo 1 dulu dia macam introduction to this new partnership. So cerita seterusnya yang aku nak tengok, relationship to evolve. Barulah ada evolution of the relationship or partnership. Kita suka the first one, bukan just dia some action comedy je. The whole package yang membuatkan cerita tu gempak. Tetapi Jolso sebagai producer dan director untuk Police Evo 2, dia bagi something else entirely untuk Police Evo 2, which is more, pada akulah, more kepada cerita perang. But still a good movie dan aku respect dia punya decision. Dan macam aku cakap, nombor 2 ada keunikan dia yang tersendiri. So untuk Police Evo 3 ni, even though dia kembali ke formula asal, pada aku dia bukan macam you take a step backward, sebab dalam movie ni ada penambahbaikan in term of character story tu. Interaksi di antara Sam dengan Zizan bertambah baik, dia punya chemistry between them pada aku much more stronger dalam ni. Kedua-dua mereka membawakan watak masing-masing, pada aku rasa lebih genuine. Rasa macam diorang memang care about each other, macam a real person. So it's a character progression yang berjaya pada aku. Ditambah pula dengan kesinambungan cerita tentang hubungan Kai dengan Anis, Kai dengan mak dia, ada sedikit cerita pasal Sunny nak kahwin. Benda-benda details yang kecil-kecil itu yang membuatkan watak-watak ni menjadi lebih defined and real. So the movie menjadi bukan sekadar cool action sequence atau comic relief yang menghiburkan. Pada aku, bukan setakat itu saja yang membuatkan sesuatu cerita yang berkonsepkan subgenre buddy cop ni best. Watak-watak tu yang actually memikat hati penonton. Kan macam kita tengok cerita Little Weapon, Bad Boys, Rush Hour or even Men in Black. Bercakap pasal comic relief, kita tolak tepi intro yang sucks tu. The rest of the movie memasukkan comic relief dengan berkesan yang kena dengan tempatnya. Dia agak sama jugalah dengan first Police Evo, which is very good. Pada aku dia bukan total comedy. Itu yang membuatkan aku suka cerita Police Evo franchise ni. So the movie pada aku dia memang perfectly tackle the protagonist punya aspek. Macam mana pula dengan the antagonist kan, watak jahat dia pula tu macam mana. Cerita kali ni dia pada aku dia more personal. Dia punya villain is someone yang Inspector Kai ada some history or maybe dark history kan. Cerita dia more or less like a personal vendetta kind of story lah. Dan lakonan Shahnaz Ahmad sebagai Reza kan, ex-polis yang jahat ni, pada aku ada good and bad. It depends on how you look at it lah. Korang kena tengok dari angle yang mana. Sebab pembawakan watak dia tu pada aku borderline comical sikit. And to be honest, the first one punya villain pun a bit comical juga. Tapi dia blend well dengan the reality of the story and tones. Untuk watak Reza ni, dia punya delivery tu macam a bit caricature sikit lah. Dengan dia buat suara, I don't know, ala-ala Joker or maybe Green Goblin. Dia throw me off a bit lah, rasa macam comic book punya villain pula kan. Tapi dia punya appearance tu pada aku memang perfect. Bila dia bercakap tu je, potong sikit. Dan skrip dialog tu pun tak membantu sangat. Tapi again, kalau tak ada suara tu semua, memang nampak dia menacing habis lah kan. Dengan badan dia tu semua, dengan muka dia parut tu. That aspect aku suka. So untuk watak villain tu, pada aku mix sikit lah. Dia punya motivation, dia punya backstory semua aku okay. And semua pada aku legit. And it's a proven idea for villain punya origin. Dia bukan just a one note bad guy nak bunuh orang. Dia memang ada sebab dia. Dalam ni dia linkkan dengan dia punya family yang menjadi penyebab utama kenapa dia jadi jahat. The whole idea is a template for anti-hero punya karakter. So pada aku, dia punya goal should be to make sure watak antagonist ni become a sympathetic villain. Tapi dalam movie ni dia miss the mark sikit lah. Sama ada dia punya penulisan tu yang lemah ataupun
director punya limitation. At least for me lah, aku rasa dia miss the mark sikit. Tapi kalau kita menerima apa yang disajikan seadanya, it's still an okay villain. Kan? Jangan salah faham. Aku tak cakap aku tak suka, it's an okay villain. Tapi compare to first and second, aku rasa 1 dengan 2 lagi best lah pada aku villain dia tu. Tapi itu pendapat aku lah. Kan? Mungkin pendapat korang yang dah tengok lain, sebab actually ada penonton yang really terkesan dengan villain ni sampai berlinang air mata. So mungkin aku je kot yang rasa tak terkesan sangat dengan villain ni. Sebab aku nampak dia macam comic book punya villain. Tak rasa real sangat lah basically. Untuk aku. Kan? Kalau korang enjoy dan dapat feel villain ni punya penderitaan tu, good for you. Good for you. Aku tak surprise benda tu lah. Dari segi dia punya action sequence tu semua, action scene, semuanya okay. Semuanya okay. And competent, and tapi aku tak boleh nak nafikan yang nothing really groundbreaking sangat, sebab tak ada memorable set piece yang really wow. And but overall still effective. Dia punya hand to hand combat is very nice. Aksi kejar mengejar dia pun pada aku quite good juga. Tapi tak ada yang memang really money shot tau. And even dia punya last fight tu pun, and hand to hand combat between Sam dengan Reza tu a bit anti-climactic sikit lah. And aku tak rasa puas tengok last fight scene tu. Aku ingat lepas tu akan ada something yang lebih gempak. Rupanya dia habis kat situ. Potential untuk jadi wow tu ada tau untuk setiap action sequence dalam movie ni. Tapi visually tak ada yang betul-betul gempak. And compared to the first and the second Police Evo. Korang boleh try tengok balik Police Evo 1 dengan 2. Movie tu punya camera work, cinematography, that movie much more interesting looking. Both of the movie. It's different style, kan? Different director, different DOP juga. Tapi dia ada style dia yang tersendiri. Dia ada visual language dia yang tersendiri. Untuk Police Evo 3 ni, pada aku dia a bit generic. Even dia punya editing pun, aku actually tak nak sentuh technical sangat. Tapi editing dia a bit choppy sebenarnya kan. Dia punya flow tu tak berapa cantik sangat. But overall still okay. Still okay. Aku sajalah nak nitpick sikit kan. Asyik dengar orang puji je. Nanti kan kembang sangat sampai lupa daratan. Tapi kalau nak marah pun, relax dulu. Kan kalau korang yang tak puas hati tu, relax dulu sebab the next thing yang aku nak sentuh pun something yang aku rasa miss the mark juga. Aku ada tengok behind the scene punya video yang Astro release. Dalam video tu dia ada sentuh pasal director decision nak shoot dekat Bukit Bintang. Tetapi di dalam movie ni, it doesn't do much actually lokasi yang dipilih tu. Dia cuba nak create ala-ala Mission Impossible scene. Okay, that one is fine by me. Tapi lokasi Bukit Bintang tu tak ada added value sangat. Dan pada aku might as well kau just stay dekat Kuala Terengganu atau bahagian Pantai Timur, and you can replace the aircon shaft LRT punya scene tu with something else yang lebih kreatif dekat Pantai Timur. Kalau aku jadi Jolso, aku memang put my foot down. Nope, kau kena buat semua dekat Pantai Timur. Sebab in term of story, tak ada sebab yang kukuh kenapa kena kat Bukit Bintang. Kalau nak buat pun make sure dia relevant ataupun ada some emotional connection with the character kan. Barulah benda tu ada impact luaran dan dalaman. Jangan buat something just to look cool tanpa menghiraukan sudut cerita yang lain. Untuk watak-watak pembantu, semuanya okay. And Nora Danish pada aku very good dalam ni. Aku suka watak dia dan dia berjaya membuatkan aku kisah pasal watak dia. And that is an achievement. Untuk watak Syafiq Kyle, pada aku ada isu sikit dengan watak Syafiq Kyle. Sebab pada aku bila kau cast Syafiq Kyle, tapi watak dia just macam a background je, pada aku satu pembaziran yang tidak boleh dimaafkan. Dia leading actor material pada aku. Dia bukan some extra. So untuk dia jadi background je, aku rasa tak puas hati. Tapi tak tahulah kalau dia yang beria nak join Police Evo punya franchise ni kan, pergi jumpa producer ke apa, apply kan, jadi extra pun tak apa boh kan. Aku tak ada komen kat situ lah. Itu untuk Syafiq Kyle. Untuk Douglas Lim, pada aku pun sama jugalah, underutilized dalam movie ni. Tapi again, mungkin function dia untuk menghiburkan para pelakon dan kru di set lokasi behind the scene. Kita tak tahu. Sebab dalam movie ni dia just another tech guy. Yang lain-lain tu aku rasa tak berapa nak signifikan sangat untuk aku sentuh lah kan. But semua menjalankan tugas dengan baik lah. Walaupun watak yang kecil, semuanya jalankan tugas dengan baik. So, secara keseluruhan, macam aku cakap awal-awal, aku enjoy the movie. Aku actually memang tunggu movie ni keluar lama gila. Dan aku boleh cakap,
movie ni tak menghampakan lah. Yes, ada benda-benda kekurangan yang aku highlight, aku sentuh. Tapi itu semua tak bermaksud movie ni tak bagus. Objectively, memanglah tak perfect. Tapi kita sebagai manusia, kita menghargai sesuatu karya seni tu secara subjektif juga. How the movie makes you feel sometimes is much more important than how the movie is made. Kan? Ingat tu. Okay, aku rasa tu je yang aku nak kongsi untuk filem Polis Evo 3 ni. Overall, bagi aku, movie ni 4 bintang lah aku boleh bagi. Aku harap franchise ni continue. Ada dengar cerita yang this is the last one, but aku still berharap lah. Yang takkan habis kat sini je boh. Boleh pergi lagi ni. Seriously, boleh pergi lagi ni. Right guys, aku rasa tu je. Harap korang enjoy dengan aku punya video, aku punya komen, ulasan semua. Please share video dengan kawan-kawan semua. Dan kita boleh bertukar pendapat dengan lebih banyak. Yang belum subscribe, please consider subscribe my channel. Yang dah subscribe, thank you for your support. Right? Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kong Sidi. Ciao.